Guys, I think so we go back. Go back. Go back, everyone. Go down. Go down. Selesai tugasan mengumpul data di Lahad Datu, kumpulan petugas Jabatan Mineral dan Geosains Sabah segera bergerak ke tabin bagi menyambung tugasan mereka. Ia bagi melihat sendiri kesan ledakan lahar lumpur serta impaknya kepada persekitaran. Berhampiran denai laluan masuk ke lava lumpur, kumpulan petugas Jabatan Mineral dan Geosains Sabah ini bertemu Maldin yang telah siap menunggu mereka di situ. Setelah memperolehi semua maklumat yang diperlukan, dengan bantuan Maldin sebagai penunjuk arah, mereka pun memulakan perjalanan ke tapak gunung berapi lumpur berkenaan. Keadaan denai hutan yang becak dan licin kesan daripada hujan yang turun sejak beberapa hari lalu menyebabkan perjalanan menuju ke tapak gunung berapi lumpur ini sedikit sukar. Walaupun terletak hanya 700 meter dari tapak permulaan denai, namun masa yang diambil untuk sampai ke destinasi tujuan adalah kira-kira setengah jam. Sebaik sampai ke destinasi, tindakan pertama yang dilakukan Bailon adalah memeriksa lumpur yang dimuntahkan semasa letusan 18 September lalu. Anggota pasukan yang lain pula segera melakukan tugas masing-masing. Ia berikutan keadaan cuaca di kawasan ini yang tidak menentu sejak beberapa hari lalu. Sampel air yang terdapat di beberapa lopak berhampiran lava lumpur ini diuji. Ia bagi menentukan kadar pH, iaitu paras asid dan alkalinya. Sementara itu, beberapa kaki tangan jabatan melakukan tugasan mengambil sampel lumpur dan mengumpul batuan yang terdapat di kawasan gunung berapi ini. Sampel ini akan dibawa pulang ke ibu pejabat di Kota Kinabalu bagi menjalankan uji kaji makmal. Sampel lumpur ini dimasukkan ke dalam bekas khas dan dilabel dengan kemas bagi memudahkan ia diidentifikasi untuk tujuan analisis. NO. Okey. 18 ni. Pada masa sama, sebagai ketua ekspedisi bagi pungutan data ini, Bailon cuba mengesan rekahan-rekahan yang wujud di permukaan bumi kesan dari letusan tempoh hari. Dengan menggunakan kompas khas ini, dia mengukur arah pergerakan kerak bumi yang menghasilkan mampatan yang berlaku pada hari kejadian. Di sini kita nampak beberapa set retakan di permukaan di kawasan Madulukin Tabin ini, di mana set retakan ini adalah terjadi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun dalam bahasa geologinya aktiviti pergerakan sesar aktif. Mampatan pergerakan bumi itu adalah begini. Jadi akibat dari mampatan itu menyebabkan pembentukannya beberapa set-set retakan yang berorientasi dalam lingkungan 80 hingga 90 darjah. Jadi mampatan itu adalah bertren lebih kurang dalam lingkungan 30 darjah. Walaupun letusan pada 18 September itu menggemparkan negara, khususnya penduduk Sabah, namun ahli geologi memberi jaminan tiada yang perlu dibimbangkan. Ia kerana letusan lahar lumpur ini tidak mendatangkan kesan mudarat seperti mana letusan gunung berapi biasa.
Ini set tertakan ini di sini pun ada pemanjang. Sampai sini tertakannya. Untuk gunung berapi, dia punya tahap bahaya adalah tinggi sebab letusan itu sendiri akan mengalirkan lava. Tetapi di kawasan Tabin ini, tahap bahayanya adalah hanya tertumpu di kawasan kawah ini saja atau di kawasan kubah ini saja. Jadi apabila berlakunya letusan itu akan berkumpul di kawasan ini. Jadi dia tidak akan merebak ke kawasan lain, dia tidak akan spreading ataupun dia akan bertambah yang seperti yang kita nampak kalau gunung berapi ini dia mempunyai debu-debu yang sangat luas, berkilometer luasnya. Tapi di sini taburan dia di sini hanya seperti padang bola dalam lingkungan 100 meter saja. Jadi dia tidak membahayakan di luar daripada kawasan inilah. Bagaimanapun, dia mengingatkan para pengunjung agar tidak mendaki kubah lava lumpur ini kerana bahagian permukaan belum mengeras sepenuhnya. Tangan kau gambar juga. Boleh sampai 1 kilometer, 2 kilometer. Bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai kawasan ini, Bailon turut melakukan tinjauan pada batuan yang terdapat di sekitar kawasan taman ini. Ia kerana selain gunung berapi yang meletus pada 18 September lalu, terdapat sebuah lagi gunung berapi lumpur yang terletak kira-kira 1 hari perjalanan ke dalam hutan. Dan kesan daripada aktiviti tektonik yang berlaku turut dapat disaksikan di batuan dasar di resort ini. Beserta dengan serpihan serta keluar bersama-sama dengan letusan lumpur yang telah berlaku baru-baru ini. Letusan lahar lumpur ini satu fenomena alam yang unik, tanda kebesaran ilahi yang juga suatu peringatan kepada manusia. Ia juga muncul menjadi aset baharu Eko Pelancongan Sabah jika dikaji dan dimanfaatkan sebaiknya.